Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Saya muliakan Tuan Pengerusi Surah Al-Jawahar dan juga timbalannya, ada di jawatan kuasanya Tuan Imam dan juga Tuan Bilal, dan juga bapa dan juga ibu-ibu, abang-abang dan juga kakak yang saya muliakan. Mudah-mudahan diberkati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat hari raya Aidil Fitri minal aidil wal faizin. Kerana kita masih berada dalam bulan Syawal yang penuh barakah. Syawal dalam bahasa Arab maknanya syalla, iaitu membawa makna melimpah ataupun kurniaan ataupun lebihan. Jadi syalla membawa makna limpahan atau kurniaan. Kerana perkataan syalla itu wujudnya perkataan syalalah, syalalatun, iaitu air terjun. Air terjun dalam bahasa Arab maknanya syalalatun. Dan kita dalam bulan Syawal ini diberikan kurniaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kurniaan yang paling besar adalah kita telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kita digelarkan sebagai minal faizin. Kalau Aidil Fitri minal aidil wal faizin. Minal aidil iaitu mereka-mereka yang kembali secara fitrah, dan juga faizin iaitu orang yang berjaya di dalam melaksanakan bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Dan dalam bulan Syawal ini kita diberikan dengan berbagai limpahan ataupun kurniaan, dan antara kurniaannya adalah puasa 6 hari. Saya kira kita semua telah habis ataupun belum bermula, tak apa. Yang penting kita tahu puasa 6 ini adalah puasa yang sangat bagus di antara sunat muakkad. Kerana ujian dalam puasa sunat muakkad kali ini sangat besar. Walaupun cuma 6 hari dalam satu bulan, tapi ujiannya sangat besar. Kerana lebih-lebih lagi orang yang nak puasa ini dia akan terlibat dengan open house, dengan majlis makan-makan. Kerana bulan Syawal ini Nabi SAW menganjurkan kita supaya buat makan-makan. Walaupun kita tak makan, tapi kita dianjurkan supaya buat makan-makan. Jadi agak bukan bertentangan dengan puasa 6, tapi seolah-olahnya memberi cabaran kepada orang yang nak berpuasa 6. Sebab itu cabarannya sangat besar di dalam bulan Syawal ini. Dan ada 7 perkara besar selain daripada puasa 6. Begitu juga di dalam bulan Syawal ini, kelebihan yang boleh kita tengok lain adalah merapatkan silaturahim. Kalau kita tengok, Nabi SAW pernah bersabda, man amana billah fala yu'zi jarahu, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah sekali-kali dia menyakiti jirannya. Jirannya jangan disakiti. Dan Nabi menambah lagi, man amana billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia muliakan jirannya. Kisah bagaimana Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan pernah kita baca dalam surah Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim AS saat didatangi oleh malaikat yang pada ketika itu dia tak perkenalkan diri dia pun. Kemudian Nabi Ibrahim faragha ila alihi, dia bersenyap-senyap jumpa dengan ahlinya. Kemudian dia bawa bi'ijlin, dengan seekor anak lembu yang dipanggangnya. Maknanya dibawa anak lembu yang dipanggangnya. Kemudian pada ketika itu tetamu tadi itu pun diam. Dia diam. Sehingga kan Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, Allah ta'kulun,
silalah makan. Ya. Maknanya tetamu ini kalau kita tengok dia datang tempat kita ni, kita jangan beratkan dia, jangan susahkan dia. Kalau boleh mudahkan dia. Sebab tu dalam bahasa Arab istilah menyambut tetamu ini tuan-tuan, ahlan wa sahlan. Ahlan ini maknanya kamu ahli aku. Tetamu yang datang kat rumah kita ni, kita andaikan dia adalah kaum keluarga kita. Maknanya kita anggap dia tu mesra dengan kita. Kerana barang kita dia boleh pakai, bilik air kita dia boleh pakai, bantal kita dia boleh pakai, pinggan yang kita gunakan pun dia boleh pakai. Itu maksudnya ahli, kan? Apa yang anak kita boleh pakai dalam rumah kita, dia boleh pakai, tapi dengan syarat. Itu maknanya tetamu tu dengan syarat. Nanti syaratnya saya kongsikan. Maksudnya begitu. Mana tetamu tu bila datang ke tempat kita, kita andakan sebagai ahlan, iaitu dia sebagai keluarga kita. Yang kedua, wasahlan, iaitu kita akan mudahkan dia. Bila dia datang rumah kita ni, dia tetamu, dia pun tak macam anak kita. Anak kita ni dah mahir mana bilik air, mana bilik air ayah dia, mana bilik air mak dia, tempat sembahyang. Jadi bila dia datang tempat kita ni, kita terus mudahkan dia. Maksudnya ahlan, iaitu aku andaikan kamu sebagai saudara aku, wasahlan, dan aku akan permudahkan urusanmu. Begitu ya. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man nafasa min kurbatin nafasallahi kurbatun fil qiyamah. Nabi sebut, barang siapa yang mempermudahkan jalan seseorang, Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan hambanya pada hari kiamat nanti. Ini maknanya dimudahkanlah. Mana setengah tamu ni dia takut, dia pergi rumah orang takut, pergi rumah adik dia takut, pergi rumah abang dia takut, segan, dia pergi rumah anak saudara dia segan, dia pergi rumah pakcik dia segan. Inilah tetamu. Lepas tu pakcik dia serius je, baru nak datang. Baru nak datang. Dah lama tak datang rumah pakcik, dah makin takut pakcik dia, kan. Lepas tu pakcik pula datang rumah anak saudara pun takut juga. Datangnya, anak saudaranya diam, dia malu, tak pernah kenal sangat, tapi dia nak beraya. Ya, maklumlah nak mendapatkan silaturahim. Jadi anak saudara tu kena pula mudahkan pakciknya. Assalamualaikum pakcik, ni pakcik ni bilik air, tapi bilik air kongsi lah. Ni bilik air saya ni. Ni kalau cik nak baring apa, baringlah dekat situ. Ni bantal nanti saya sediakan. Nanti kon ni bagi air putih, kan. Dulu cik ringan-ringankan badan, senang-senangkanlah rumah anak saudaranya ni. Bagi dia gembira, bagi dia rasa selesa dulu. Jadi tegak je, kan. Setengah orang ni bila segan dia pergi rumah orang pun, tuan-tuan, dia tak sandar, punya tegak sebab terlalu malu, sehingga kan dia nak menyandar pun dia tak berani, sampai segan sangat. Sebab apa? Sebab tuan rumahnya kadang-kadang lah namanya pun raja, kan. Sebab tu dalam istilah bersilaturahim ni, Nabi SAW menggariskan kepada kita tentang syarat-syarat bertamu dalam surah An-Nur ayat 58, yang bermaksud lebih kurang maksudnya begini, iaitu kita dilarang saat bertamu ada 3 perkara ini. Satu, di saat sebelum subuh. Sebelum subuh kita dilarang bertamu. Yang kedua, kita dilarang bertamu ketika tengah hari, iaitu ketika tuan rumah menanggalkan baju mereka. Dan yang ketiga, kita dilarang bertamu iaitu selepas ba'da solatil isya, iaitu selepas sembahyang isya. Tapi itu kalau kita bertamu tak bagi tahu, kan. Tak bagi tahu, tiba-tiba saja kita seredah rumah orang. Tapi kalau kita dah janji dengan adik kita, dengan jiran kita, dengan teman kita, marhaban, saya kira mungkin marhaban pun belum bermula lagi, atau mungkin ada runcit mula-mula di setengah-setengah tempat. Memang lepas isyak lah yang waktu yang sesuai, kan. Pasal waktu isyak ni waktu yang paling lapang. Jadi kalau selepas isyak pun tak dibenarkan. Yang tak dibenarkan kalau lepas isyak tu kita datang rumah orang kalau tak bagi tahu, kalau tidak bagi tahu. Dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita dengan jelas,
ibu-ibu bapak boleh buka surah An-Nur ayat 58, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita kalau kita pergi redah je rumah orang, iaitu lepas isyak antara waktu yang dilarang. Tapi kita budaya masyarakat Nusantara ni, Malaysia, Indonesia, Thailand, kita masyarakat Nusantara ni kita biasa lepas isyak lah kita redah kan. Pukul 8, 9 tu masih lagi baru lah. Kalau pukul 9 tu lepas isyak lah tu kan, pukul 9 tu lepas isyak lah. Jadi pukul 9 tu, tapi kalau kita bagi tahu tak apalah. Kalau bagi tahu tak ada masalah. Katakan tadi tu saya kongsikan, kita janji dengan adik kita, beritahu aku tak boleh datang rumah kau siang lah, aku datang rumah kau malam je, pukul 10. Okey lah, kita tunggu. Macam saya tuan-tuan pernah dulu dijemput, saya cakap dengan tuan dan tuan rumah tu, saya ni tak boleh datang lah, tak boleh datang. Saya ada malam tu ada kat kampung, boleh jumpa rumah encik pukul 11.30 paling cepat. Tak apa, saya tunggu. Kalau saya sampai pukul 12.30, saya cakap dia pukul 11.30 paling cepat. 12.30 tu dia paling, saya baru sampai rumah dia. 12.30 tu masih lagi ditunggu, tapi gini-ginilah mata dia. Dia tunggu. Maknanya lepas tu, sejak daripada tu saya tak jemput saya lagi lah. Nampak juga lalu-lalu rumah dia dah satu taman. Nampak juga kadang ada ramai-ramai, tapi dia bagi masa lah. Sebab saya dulu pernah ngaji anak dia. Dia kata, ustaz nanti datang ya anak saya, ni nak buat penawas nanti. Saya lambat sikit lah ni cik, lepas pukul 11.30 lah paling cepat. Alah saya datang 12.30 kan. Jadi bila dah datang 12.30 tu, dia macam biasa je lah. Dia jemput umum je lah, jemput marhaban. Dia tak jemput personal. Mungkin kalau pagi jemput pun sebelum pukul 10 ke apa dan sebagainya. Tapi nak menggambarkan kepada kita, maknanya kalau ikutkan budaya menjadi seorang tetamu ini banyak. Dalam satu kitab karangan Syekh Muhammad Nurah, saya lupa nama Syekh itu, tapi dia menggariskan ada tujuh perkara supaya kita menjaga-jaga. Pertama sekali, antara yang disebut, apabila kita dihidangkan makanan, tetamu segera kena makan. Mana bila tetamu segera apabila tetamu datang, apabila tuan rumah menyediakan makanan, tetamu kena makan segera. Mana kita sebagai tetamu ni, kalau tuan rumah pergi makan, jemputlah makan. Dia masih lagi berbual lah. Mungkin kita tak tahu, ini mungkin antara kinayah tuan rumah nak segera supaya kita balik kan. Sebab tu segerakan bagi makanan. Sebab dia tahu next akan ada orang lain datang. Setengah orang ni dia tak selesa. Kadang-kadang tuan-tuan, tuan rumah pun sendiri pun tak selesa. Bukan kerana dia lokek, tidak. Kerana mungkin dialog dia dengan kita lain. Dialog kita mungkin dialog jiran. Mungkin kau aku, wow. Tapi bila datang tu pula, adik-beradik dia dah tukar pula, saya awak, ataupun bahasa dialog, bahasa Kelantan ke, ataupun bahasa negeri dia, atau bahasa negara dia, Jawa kan, nak ngomong Jawa kan, dia speaking Jawa kan, dia tukar, nanti takut pula tak sama dialog dia. Ataupun mungkin kita sebagai tetamu sendiri pun, kita pun susah nak berbual, sebab tak sama rombongan. Itu pun pasal, sebab tu segera beli makan. Yang kedua tuan-tuan, antara adat bertamu, kita dilarang untuk meminta-minta. Dalam kitab karangan Syekh Muhammad Nurah menyebut, kita dilarang meminta-minta. Contohnya apa yang tuan rumah di sini ditambah, iaitu meminta-minta perkara yang tuan rumah tak boleh nak adakan. Begitulah. Maksudnya apabila tuan rumah dah sediakan kita mi, contohlah mi kan, kita biasa makan mi dengan sos kan, atau mi dengan kicap. Tapi tiba-tiba pula dia bagi mi gitu je, dah tak biasa pula. Mana nak kena ada sos pula, jangan tanya, sos ada. Tapi kalau dah ada kat depan mata kita tu, kita minta tolong dipanjangkan aja lah. Tapi kalau dia tak ada, mungkin sos pun mahal, dia tahu makin mi, maka kita tak boleh minta lebih-lebih. Itu syaratnya. Dah bagi kita nasi dengan sayur lemak dah lah. Dia main nasi lemak, tanya dia ikan kering ada tak? Minta ikan kering lah ya. Minta sambal belacan ada, minta lebih lah. Sambal petai ada, minta lebih lah, petai belacan. Itu ini minta ini kan. Ikan kering pun dia komplain. Ikan kering ni gelama tak ada, ikan gelama. Bagi gelama
tahun ni bagi gelama, tahun depan datang dia bagi ikan gelama. Dia tanya pula, tahun lepas aku datang ikan gelama, ikan kering sepat pula tak adalah, minta ikan kering sepat pula. Banyak songai pula tamu ni kan. Kata tuan rumah, Lala jawab, aku bukan jual ikan, nak minta macam-macam. Kan? Jadi tuan-tuan hadirin, jadi kita dilarang sebenarnya, tidak dibenarkan. Dan yang ketiga, antara syarat sebagai tetamu, kita dilarang daripada menyakiti tuan rumah, ya. Maksudnya menyakiti tuan rumah dengan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan lah. Kadang-kadang tuan rumah ni baru cerai, contohlah kan, tuan rumah pula baru ada masalah, yalah, kita pun tak tahu apa jenis masalah tuan rumah tu. Okay, dan tuan rumah yang kita tandang tu lah tu, dia masalah pula baru lepas keluar dari penjara ke apa kan, baru lepas kehilangan ataupun perkara-perkara yang sensitif lah. Mana kita sebagai tetamu jangan sekali-kali cerita, berbisik-bisik pun jangan kalau boleh. Kalau boleh, kalau kita tetamu ni berbual ni, bercakap terus terang. Bila kita bisik-bisik nanti dia ingat kita mengumpat dia kan. Jadi kalau boleh ni tuan-tuan, ada hadis Nabi SAW melarang apabila ada 3 orang berdua ni tak boleh bisik-bisik tau sebenarnya. Walaupun dia cerita lain, bisik-bisik. Pasal dia tanya je apa kan, tanya mulut kau berpetai, itu je sebenarnya tanya. Kak, mulut akak berpetai lah. Ya ke tak lah, itu padahal dia nak cerita pasal dia je. Orang kata kau mengumpat aku dia, tak adalah. Kan padahal kita nak saja nak berbual lah. Jadi larangan tu, bila ada 3 orang ni, seorang berdua ni tak boleh bisik. Maknanya bila berbual ni bercakap saja kan, kena bercakap itu sebagainya. Orang ingat nanti mengumpat dan sebagainya. Jadi itu yang ketiga lah, yang ketiga. Dan yang keempat tuan-tuan, ada beberapa pandangan juga daripada ulama. Syekh Muhammad Nurah menambah, iaitu kita sebagai tetamu, ni tetamu ni cerita pasal syarat-syarat jadi tamu. Kita ni kalau jadi tamu, kalau nak datang rumah orang, kena beritahu jumlah kehadiran. Berapa orang nak datang. Jadi kalau biasanya kotor rombongan lah, kena beritahu. Jangan cerita cakap dengan dia 5 kereta, 7 kereta. Tuan rumah tanya, Haji, Pak Cik, Pak Long ke, Pak Ngah ke, Pak Uda ke, Pak Uda berapa orang datang? Alah, aku ni tak ramai lah, 7 kereta je. 7 kereta kan. Dia pun fikir 7 kereta tak ramai, 7 kereta. Rupanya 7 kereta pada pahaman tuan rumah, paling-paling 7 kereta, 1 kereta 4 orang. 7 kereta 28 orang, paling-paling lah. Dia pun cakap, kita buat masak untuk 30 orang lah. Rupanya 7 kereta 7 orang. Masing-masing 1 kereta. Yalah, maklumlah anak muda, anak dia semua nak pakai kereta sendiri. Seorang nak pakai kancil, seorang pakai Myvi, seorang nak pakai Honda, seorang kata Honda Civic, seorang pakai Mercedes, seorang pakai Lamborghini. Masing-masing nak bawa kereta dia sendiri, nak tunjuk kereta. Rupanya itu bahaya sebenarnya. Kena beritahu jumlah, bukan kira kereta. Ada setengah orang dia pakai kira kereta. Saya pun dah dengar banyak telinga ni. Saya sendiri pun pernah kena dah sebenarnya kadang-kadang. Tanya berapa kereta? 5 kereta je. Kadang-kadang orang dia kadang lebih-lebih lagi dalam hal majlis perkahwinan kan. Kadang-kadang pihak pengantin lelaki ataupun pengantin lelaki nak bertandang ke rumah pengantin perempuan, dia pun cakap dengan bakal tunang dia, cakap pihak abang lebih kurang 7 kereta saja. 7 kereta ni pun kita tengok juga, kalau badan besar 1 kereta 2 orang je kan, atau 3 orang. Kalau badan kecil lidi di 40 kilo boleh isi sampai 1 kereta boleh isi 6 orang. Tu maknanya kita tengok juga jenis kereta atau jenis orang. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sebab itu Syekh Muhammad Nurah yang menyebut di dalam kitabnya mengatakan, iaitu kalau ingin bertandang ke rumah orang, kena beritahu jumlah kehadiran. Jadi kita sebagai tuan rumah ni, tuan-tuan haji, puan-puan haji kena tanya, berapa orang datang? 7 kereta je cik, aku tak tanya kereta aku lagi banyak dari kereta kau. Dia suka nak tunjuk kereta dia kan. Takkanlah tanya orang. Yelah, kan cik tanya orang, bukan tanya kereta kau. Kereta kau aku tak heran lah, kat JB ni kereta besar mana aku tak pernah tengok kan. Berapa orang datang rumah?
lebih kurang 15 10 orang. Yalah, kadang-kadang ni anak-anak saudara ya tuan-tuan datang daripada kampung kita pun sebagai pakcik ni seronok. Makcik ni seronok. Sebab apa? Sebab mereka datang bertanang, dan sebenarnya perkara ni seronok. Yang datang pun seronok, yang didatangi pun seronok. Nak tahu je. Kadang-kadang kita ni nak bajet, bukan bajet apa, kadang kita macam-macam fikir, nak bajet air, nak bajet minum, nak bajet tempat duduk, nak bajetkan parking kereta sekali, macam-macam. Jadi sebab tu tetamu akan buat yang terbaik. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim AS saat ini datangi malaikat, yang tak kenal nama pun adalah seekor kambing, seekor anak lembu yang segar. Maknanya tetamu ini sangat hebat. Kalau kita tengok orang Arab ni tuan-tuan, orang Arab dia kalau tetamu datang dia tak tanya bila kau nak balik, kecuali setelah 3 hari. Wah, setelah 3 hari je perempuan Najah, setelah 3 hari baru kita tanya. Tapi kadang-kadang setengah orang ni 1 jam ni dah tuan rumah dah lain macam dah 1 jam ni tak balik-balik ke 1 jam dah balik-balik. Orang Arab dia punya tanya khabar dia lama. Orang Arab dia tanya khabar, apa khabar awak, apa khabar mak awak, apa khabar bapa awak, apa khabar pekerjaan awak, apa khabar orang kampung awak, apa khabar jiran awak. Tanya khabar je dah berjam panjang. Orang Arab ni suka bertanya. Sebab tu dalam bahasa Arab banyak istilah-istilah tanya khabar. Antara contoh istilah tanya khabar apa? Akhbarok Akhbarok itu kabarnya bagaimana? Ataupun kaifa haluka, bagaimana keadaan awak? Kaifa halukum, bagaimana keadaan keluarga kamu? Kaifa halak, bagaimana keadaan kamu? Akhbar apa? Akhbar jami'an bagaimana keadaan kamu semua? Makhbarat itu semua istilah tanya khabar. Kita orang Melayu apa kabar? Apa kabar? Orang Malaysia lah apa kabar? Kabare. Yang orang Indonesia kabare, luceng kan. Sami mawon, beri pundi, acing pundi, tumbas utut kan. Jadi kalau kita tengok dalam istilah kita apa ni, masyarakat di Malaysia ini, kita biasanya datang saja pemikiran kita dah rasa lain. Ada sebahagian manusia lah, kita bila tengok saja tuan rumah lain macamnya, kita rasa lain. Kadang-kadang. Tapi orang Arab dia tak fikir tu, dia tak peduli tuan rumah rasa lain, kita rasa lain ke. Dia kata aku cukup Islam. Hukum Islam cakap tetamu 3 hari. Jadi kalau ibu-ibu, kalau ada tetamu orang Arab, kena standby kan lah 3 hari. Jangan 1 jam dah halau. Kita apa benda ni, kita Islam lah, kan 3 hari kan. Jadi kena bagi 3 hari. Itu paling cepat lah. Lepas 3 hari kita boleh cakap, dalam hadis sebut tetamu itu adalah 3 hari, selepas 3 hari adalah sedekah. Tetamu adalah 3 hari, selepas 3 hari jadi sedekah. Apa yang kita bagi pada dia adalah sedekah. Tapi untuk kita halau tak boleh. Tetamu itu tak boleh dihalau. Sebab tu tetamu itu Nabi sebut kena muliakan. Fal yukrim, fal yukrim. Kalau kita tengok dalam bahasa, istilah perkataan bahasa Arab, lam yakaf romim, fal yukrim itu membawa maksud hendaklah kamu memuliakan. Maknanya lam maknanya hendaklah. Maknanya kita dituntut supaya memuliakan tetamu, lebih-lebih lagi tetamu yang mungkin di kalangan kaum kerabat, kaum kerabat yang dulunya mungkin jauh. Yang kedua mungkin kaum kerabat yang mungkin nak tumpang tempat tidur, yang memang tak ada saudara mara lain, kita lah saudaranya. Mungkin kaum kerabat yang bukan duduk Johor, jauh, Batu Pahat ke, mana-mana kan, dia datang dalam keadaan perlukan tempat tidur, perlukan untuk rehat. Itu maknanya, itu kalau kita jaga tu, insyaAllah barakahnya tu lagi tinggi. Sebab tu sambutan hari raya ni dikaitkan dengan menyambut silaturahim. Sebab tu selain daripada itu tuan-tuan,
sebagai tetamu, kita juga dituntut supaya mengucapkan terima kasih. Mana dituntut supaya mengucapkan terima kasih. Mana falyashkur. Dalam satu ulama menyebut, siapa yang tidak bersyukur dengan makhluk, maka dia tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita sebagai tetamu, kalau kita dapat memberikan makanan, ucapkan terima kasih, ucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, apabila bertemunya satu keluarga atau orang ramai, maka kata Nabi, apabila kalian bertemu dalam satu perkumpulan tidak disebut namaku, maka perkumpulan tersebut akan menjadi tidak barokah, kurang barokah. Sebab itu dicadangkan setiap keluarga, apabila kita menziarahi keluarga kita, ataupun kita menziarahi pakcik kita dengan anak-anak kita, ataupun kita menziarahi keluarga kita yang lain, disunatkan kita berselawat. Sebab itu berselawat itu dah termasuk di dalam istilah Nabi menyebut dalam hadis, apabila bertemunya satu perkumpulan orang Muslim, kalau seandainya tidak disebut namaku, maka perkumpulan tersebut tidak akan menjadi kurang barokah. Sebab itu adanya doa dekat situ. Adanya doa di dalam majlis pertemuan tersebut. Antaranya doa yang dicadangkan apa? Allahumma ya muhawwil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muhawwilal ahwal, ya karimu ya muta'al, bijudika wa karamika hawil ahwalana ila ahsanil ahwal, wa barik lana wa li jamil muslimina bi barakati syahri syawal. Allahumma ya khairal mas'ulin, istajib du'ana wa ain alaina hadha syahra sininan ba'da sinin, awama wa ba'da awam, wa barik sahibi hadzal bait. Doakan, berkatilah rumah ini. Nama siapa kan? Warzuqna minal halal wa janibna anil haram bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal, ya Allah yang mengubah segala perubahan. Hawil ahwalana, ubahlah keadaan kami ila ahsanil ahwal, ataupun ila ahsanil hal, kepada keadaan yang jauh lebih baik. Wa barik lana, dan berkatilah kami, dan juga wal jamil muslimin, dan orang yang hadir, wal hadirina bi barakati syahri syawal, dengan berkatnya syahri syawal. Allahumma ya khairal mas'ulin, ya Allah ya Tuhan kami, sebaik-baik yang memperkenankan hambanya yang minta pertolongan. Allahumma ya khairal mas'ulin, ya Allah Tuhan yang sebaik-baik memperkenankan hajat hambanya yang minta pertolongan. Itu khairul mas'ul. Istajib doa'ana, ya Allah perkenankanlah doa kami. Wa'id alaina hadha syahra sinin, pertemukanlah kami sinin ba'da sinin. Kita mohon pada Allah supaya Tuhan pertemukan kita dari tahun ke tahun. Itu doa mustahak tu ibu-ibu. Nampak macam kosong je. Sebab tu kalau kita rajin pergi marhaban, rajinlah kita banyak didoakan. Kita kalau pergi sampai 40 rumah, 40 rumah tu doakan kita. Ya Allah ya Tuhan kami, wa'id alaina hadha syahra sininan ba'da sinin, ya Allah pertemukanlah kami daripada tahun ke tahun, a'waman ba'da awam, sinin bulan ke bulan, a'waman ba'da awam, tahun ke tahun. Wabali sahibi hadzal bait, berkatilah tuan rumah. Sebab itu saya tengok budaya tradisi, ya, marhaban ini tuan-tuan tradisi, tapi harus ditunjangi dengan syariat. Syariat ini tadi itulah doa, bagi makan. Saya tengok budaya marhaban ni kadang-kadang orang-orang yang berusia ni malas, ataupun orang-orang yang dah masuk 40-an dah malas lah. Jadi yang ada budak-budak baru je. Ada pun macam alaku dia beli belagak dah. Dia kadang alah taman aku dah lepas. Dia tak tahu tu. Kerana ketika mana kita marhaban ni, sebenarnya kita sedang mendoakan, kan, kita minta orang doakan kita supaya kita di umur panjang, tahun depan kita jumpa lagi untuk marhaban. Sebab itu saya cadangkan kalau ada peluang marhaban, kita kena ikut, sama di peringkat kita ataupun di peringkat ipar kita, besan kita, sebelah sebelah isteri kita atau suami kita, ataupun di sebelah pihak kita. Mana kita ikut mana-mana satulah. Kalau kita tak sempat,
pergi Maraban, pergi saja kan, balik kampung ke pergi Maraban sekejap, tak dapat sampai habis pun, dapat sekerat jalan pun jadilah dapat 5-6 rumah. Sampai ke rumah kita berhentilah kan. Dia macam itu. Tapi sekurang-kurangnya ada juga daripada kita bersifat mendabik dada. Saya dah jumpa beberapa orang yang bila saya tanya tak pergi Maraban ke, alah zaman aku dah lepas dah. Seolah-olah macam budaya marhaban ini hanya khusus untuk orang muda, belasan tahun, untuk mereka ambil duit raya. Tapi sebenarnya terbuka kepada semua orang yang masih berkemampuan dan ada tenaga lah. Kemampuan, ada tenaga dan ada masa lah. Kadang-kadang ni bapak-bapak saya ingat mungkin nak pergi juga, saya faham. Tapi bapak cakap, aku pun nak pergi, rumah aku ni siapa nak jaga? Sebab apa, bila dia pergi kadang anak saudara datang kan, itu yang kadang dia tak pergi. Jadi maksud, tapi kalau yang tak ada masalah tu pergilah. Maksudnya yang lapang tu pergi. Supaya apa? Supaya kita dapat doa, dalam doa tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di dalam doa yang paling besar yang kita boleh ambil adalah dalam doa tadi tu ada sebut wa'id alaina hadza syahra sininan ba'da sinin awama wa ba'da awam, iaitu wa'id maksudnya semoga kami akan bertemu lagi hari raya. Aid tu, aid maknanya jumpa hari raya. Aid tahun ke tahun. Kita jumpa tahun ni, tahun depan pun jumpa lagi. Bila tahun depan kita doa pula jumpa lagi. Itu doa tu mustahab. Sebab doa tu, maka doa dia boleh membentuk takdir yang baik. Kita dah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kita ahli sunnah wal jamaah percaya pada qada dan qadar. Ajal dan maut itu kehendak Allah. Tapi kita percaya juga dengan doa dan juga takdir yang baik berdasarkan pada doa kita. Kita tahu takdir kita berapa umur kita, setakat mana. Tapi apabila kita berdoa untuk dipanjangkan umur yang panjang, barakah, maka doa, maka kita akan menjadi orang yang doa orang yang bermanfaat, yang panjang umurnya, kerana kita ada manfaat yang kita sumbangkan kepada masyarakat Islam. Maka insyaAllah doa kita akan jadi panjang, umur kita akan jadi panjang dan sehat, kerana kita didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat sini nak digambarkan sebagai seorang tetamu, maka perkara yang menjadi asas adalah kita memperbanyakkan meraikan orang, kita meraikan orang dan kita juga diraikan oleh orang, dan kerana itu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi juga pernah mendatangi satu masyarakat. Pada ketika itu Nabi lihat masyarakat Islam, masyarakatnya sedang merayakan perayaan, dan pada ketika itu masyarakat tersebut masih lagi belum Islam. Kemudian lagi menyebut dalam agama kami pun ada juga perayaan yang gembiranya macam ini, dan kita disunatkan untuk bergembira dan juga untuk memberikan jamuan makan, iaitu hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidil Adha. Jadi itulah dia beberapa perkara yang dikaitkan dengan tetamu. Dan seterusnya, bagaimana pula dengan syarat-syarat menjadi tuan rumah? Jadi tuan rumah ni tuan-tuan, kalau kita tengok berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, Nabi menyebut man amana billah falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan dalam bab kita memuliakan jiran, maka perkara pertama yang disebut oleh Syekh Muhammad Nurah menyebut tentang tuan rumah supaya tidak menyediakan dengan makanan-makanan yang syubhat atau makanan yang haram lah. Mana tuan rumah kena faham, kena pastikan, kerana yang datang itu tetamu, dan tetamu kita juga dituntut supaya kita tidak menyediakan makanan yang dilarang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan rumah dianjurkan supaya mempermudahkan tetamu itu, dengan contohnya dengan mendekatkan makanan. Dalam Syekh Muhammad Nurah menambah, iaitu bila makan itu mendekatkan makanan. Bila dah sediakan makanan, tuan rumah ni mendekatkan makanan.
Dan yang kedua, tuan rumah dianjurkan supaya memudahkan cara penyedukan makanan, menambahkan makanan, tambah air dan sebagainya. Itu perkara yang dianjurkan lah. Supaya kadang-kadang lain padang, lain belalang. Kadang-kadang budaya masyarakat setempat dia tak sama. Kadang-kadang kalau kita tengok, ada setengah masyarakat setempat yang budaya dia tetamu ambil sendiri, kan? Kata tuan rumah, siapa malu lapor, kan? Malu lapor, kan ada istilah macam tu. Ada setengah orang dia sensitif, dia tak biasa. Mungkin di kawasan lain, di kampung lain memang tetamu suasana lain, memang nak kena layam betul. Dia kena tetamu tu kalau boleh bila dia ada, tuan rumah tu kalau duduk dengan dia, tu menjadi masalah, kan? Jadi tuan rumah kena macam itulah. Kita tak tahu. Ada seorang rumah kita dibiar, ambil tu air. Lepas tu dijauhkan pula. Kerana tempat duduknya situ, tempat makannya macam ni. Jadi tetamu pula sakit lutut dan sebagainya. Susah nak bangun. Jadi yang kedua, tuan rumah dituntut supaya memudahkan kerja tetamu. Dan yang ketiga, tuan rumah juga dianjurkan supaya memperbanyakkan mendekati tetamu dan juga tidak menyakiti tetamu. Mana yang ketiga, kata Syekh Nurul, tuan rumah juga tidak boleh menyakiti tetamu. Ada setengah tuan rumah ni kadang-kadang dia suka bully tetamu dia, kan? Tetamu tu nak datang, mentang-mentang tetamu tu anak saudara, tiba-tiba ada tetamu lain datang, dia bulinya tetamu yang datang tu, dia suruh angkat-angkat lah, kan? Dia suruh sediakan nasi lah. Padahal tetamu tu anak saudara dia, memang anak saudara dia, tapi dia pun lapor, kan? Dia seorang kata, aku ni datang rumah pakcik aku ni macam tak diumpama. Ada setengah macam itu mungkin. Aku datang rumah pakcik aku ni pula dilayan macam tak diumpama. Dia tak tahu ke aku ni penat datang daripada Kuala Lumpur. Datang daripada Kuala Lumpur, aku nak makan, tiba-tiba dilayan aku macam aku ni pula tuan rumah. Disuruh-suruh aku ambil basuh tangan, disuruh aku tambah nasi empit. Aduh. Jadi dilarang lah kalau boleh kita menyakiti tetamu. Itu perkara yang perlu dielakkan lah. Dan seterusnya juga sebagai tuan rumah, kita juga dituntut supaya tidak memberikan kata-kata yang tidak baik, ataupun kata-kata yang tidak elok. Itu maka harus dielakkan lah. Kata Nabi SAW, man amana billah wal yaumil akhir fakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakan yang baik. Maka seandainya tidak mampu nak berkata baik, maka lebih baik diam. Kadang-kadang setengah tuan rumah ni dia dah terbiasa gurau kasar dengan keluarga dia, kan? Jadi dia tergurau kasar pula dengan tetamu dia. Sepatutnya tengok jugalah para tetamu itu, tuan-tuan. Mana kita sebagai seorang tuan rumah ni kadang kena tengok juga tetamu. Kata Nabi SAW, saya lupa hadisnya, tapi hadisnya begini. Siapa yang fal yukrim siapa yang baik, maka hendaklah dia menghormati min sigharina, dan juga fal yukrim min kibarina. Itu dalam kata-kata daripada Nabi. Barang siapa yang nak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuliakan orang yang tua di kalangan mereka, dan hendaklah dia menyayangi orang yang muda di kalangan mereka. Ini dia. Dalam istilah tetamu lah. Maksudnya kadang-kadang ada setengah orang ni bila dia dengan budak kecil, dia pelekeh-pelekehkan, kadang-kadang dengan orang-orang yang berusia dimain-mainkan. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita pada hari ini pun sama. Pernah viral pakcik itu lunggang motor, kan? Dia tegur budak-budak isap okok. Budak-budak kecil isap okok ke apa? Lepas tu budak ke melawan, tuan-tuan, kan? Dan ada di kalangan budak tu yang bagus, dia budak seorang tu, dia boleh rakam pula gambar kawan-kawan dia yang tengah mempermainkan pakcik tu, dan akhirnya di-upload. Bila dia di-upload, sampailah ke pengetahuan pihak berkuasa. Akhirnya
anak kepada Pak Haji tu mengamuk. Budak-budak tu dia tak tahu Pak Haji tu anak dia ramai laki-laki, besar-besar pula tu. Budak tu kecut. Sebab apa? Sebab membuli bapak dia. Berlaku sebab tak ada sistem menghormati dan sebagainya. Maka begitu juga dengan sebaliknya. Kisah seorang yang baru-baru ini, kisah seorang pengasas rumah bahagia kan, Sri Bainun, telah diarahkan seterusnya. Kerana apa? Kerana mungkin tidak menghormati kanak-kanak. Jadi kat sini perkara ini kadang-kadang tuan-tuan boleh berlaku kepada suasana hari raya. Lebih-lebih lagi masyarakat hari raya yang berkemungkinan sistem akhlak mereka jatuh. Sistem akhlak mereka jatuh. Ada di setengah-setengah tempat tu yang kadang-kadang bila mereka berhaban sama-sama ni, kadang mulut tak dijaga, cakap perkataan yang bukan-bukan. Tapi saya kira tidak berlaku sangatlah. Tapi kadang-kadang ini cerita dulu lah mungkin kan. Dah masuk rumah orang dalam keadaan melompat, geleduk dan sebagainya. Kadang bawa balik setakat bawa air botol okey. Kadang yang menjadi kelakar tu kadang dibawa toples tu. Dia orang kadang-kadang sedap je, dia tak tinggal, dia ambil toples ni. Apa yang saya kongsikan ni tuan-tuan, kadang-kadang perkara berlaku. Mungkin kalau di tempat kita sekarang ni mungkin tak ada lah, tapi mungkin di tempat setengah-setengah tempat dia ambil toples dan sebagainya. Kemudian tak minta izin dengan tuan rumah, ambil sos bawa balik. Kadang-kadang begitulah. Mana perkara yang kadang-kadang boleh menjadi perbualan atau perkara yang perlu dielakkan. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, itu yang ketiga tadi, kisah tentang amalan di dalam bulan Syawal. Dan yang keempat, antara amalan dalam bulan Syawal ini adalah kita meneruskan amalan bertakbir, ya. Kalau kita tahu tuan-tuan, ketika mana kita bertakbir itu hari dalam hari raya pertama, itu adalah takbir yang muqayyad, ya, iaitu sunat bertakbir dalam tempoh waktunya dan berakhir ketika masuknya sembahyang sunat hari raya Aidilfitri. Tapi satu lagi, iaitu takbir mursal, iaitu takbir yang menjadi zikir. Kita sebelum kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir. Itu takbir kerana hari raya, kerana kemenangan. Tapi yang takbir ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pun takbir juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya takbir mursal, iaitu takbir tidak hanya terhenti ketika mana sambutan hari raya, sembahyang sunat hari raya bermula, maka takbir kena teruskan. Maknanya jangan terhenti tak nak bertakbir. Maksudnya kita hanya takbir ketika jadi sebut sebagai Allahu Akbar, Allahu Akbar, iaitu sebelum sembahyang sunat hari raya. Lepas tu satu bentuk takbir pun kita tak sebut. Seolah-olah perkataan Allahu Akbar tu sesuainya hanya pada hari raya. Padahal takbir tetap diteruskan, tapi dalam bentuk zikir. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Maka amalan takbir ini kena teruskan. Kerana amalan takbir ini adalah amalan membesarkan. Cuma keadaannya berbezalah. Suasana penghayatan tu tak sama. Kalau dulu kita penghayatan, kita membesarkan kerana kemenangan kita melawan nafsu. Dan kalau kita tengok pun masyarakat orang-orang Arab pun ketika kalau dalam peperangan pun dia akan takbir Allahu Akbar, seolah-olah satu suatu falsafah untuk mereka menang dalam melawan musuh. Tapi ada juga yang menyebut, sebab apa orang Melayu ni takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang menyebut sebab ketika mereka di medan perang kan, dia tak takbir dah lama dah. Jadi kadang-kadang orang tentera dah menyerang, maka dia pun ingat anak bini, pengorbanan tu kan. Jadi dia takbir juga dalam sayu ni. Allahu Akbar, Allah, nangis. Sebab apa? Sedih. Sebab aku kalau lari dah tak boleh lah, nak kena perang juga. Sebab tu dia takbir, dia mendayu-dayu. Sebab mendayu-dayu, sebab
peperangan harus diteruskan. Syarat keizahan untuk menegakkan agama Islam harus diteruskan. Yang maknanya nak menggambarkan tentang jadi budaya itu, semangat itu harus dikekalkan. Jadi waktu takbir itu agak sikit mendayu-dayu lah. Dia yang berpandangan sedemikian juga. Sebab itu mendayu-dayu. Kalau kita tengok orang Arab punya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Dia doa dia takbir macam tu. Kan? Takbir dia tak ada lagu. Tapi kalau kita mendayu, bagi mereka yang anak tak balik menangis, kan? Bagi yang mungkin rasa jemaahnya kurang, sayu, haji ni nampak sedih, biasa nampak tahun lepas dia tak ada, sedih teringat kawan. Yang kedua, yang ketiga, mungkin di kalangan kita mungkin meninggalkan Ramadan, dah tak seronok lagi lah lepas subuh ni. Nak kena siap-siap beraya. Biasa lepas subuh amalan fardi kan, zikir, berharap supaya tahun depan berjumpa lagi. Jadi itu pun ya juga kita ni. Ditambah lagi dengan suasana pula Pak Imam yang melagukan Allahu Akbar, Allah, dah sedih kan. Jadi takbir hari raya ni keramat lah dia suara dia kan. Bagi yang mengantuk pun boleh hilang ngantuk. Sebab banyak kenangan-kenangan tu. Jadi termasuklah orang-orang pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu, ketika dia berada di medan perang, dia akan takbir macam ni lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab perasaan itu, semangat itu, akhirnya dia akan menjadi kuat ketika dia bertakbir begitu. Kerana sedih itu sebab takbir itu akan sama ada dia hidup atau mati selepas ini. Jadi saya kira cukuplah sampai sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.